Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Ya ayuhan nas ittaqullah fusikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Pengumuman sebentar. Kereta BLM 2597 lampu menyala. BLM 2597 lampu menyala. Qala la ta'ala fil kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Innallaha la dzu fadlin 'alan nasi walakinna asyara nasi la yashkurun. Shadaqallahu azim. Tuan-tuan puan-puan muslimat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah dianugerahkan pada kita, nikmat kehidupan, disihatkan daripada segala kesakitan, dilapangkan daripada segala kesibukan, diberikan kekuatan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, menghimpunkan kita pada malam hari ini sama-sama menyempurnakan fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita duduk sebentar dalam satu majlis kuliah tazkirah ilmu yang mana pastinya akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mengundang barakah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih lagi diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjalanan hidup kita, dan mudah-mudahan sekali ibadah yang telah kita sempurnakan, amal baik yang telah kita usahakan di sepanjang kehidupan kita diterima, dicatatkan di antara amal-amal soleh yang kita usahakan untuk melayakkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan muslimat rahimakumullah, syukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala sebab masih lagi memberikan kita kehidupan. Berada pada bulan Februari tahun 2022 masih Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita rasakan perjalanan waktu kita terlalu pantas berlalu. Dan bila perjalanan waktu itu terlalu pantas berlalu, maknanya itu di antara tanda-tanda kecil kiamat Allah Subhanahu wa taala. Sementara menanti datangnya, tibanya tanda-tanda besar untuk dihancurkan, dimusnahkan, dibinasakan dunia ini dalam satu hari yang disebut sebagai hari kiamat. Kemudian digantikan pula dengan satu alam, kita dihimpunkan di Yaumul Mahsyar, hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, syukur kita banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi berada pada bulan Rejab ni, di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rejab ini bulan Allah, Syaban itu bulanku, dan Ramadan itu bulan bagi umat-umatku. Sebab tu Rejab juga disebut sebagai bulan istighfar. Rejab juga dikenali sebagai bulan istighfar, untuk kita memperbanyakkan istighfar kita pada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingati dosa-dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Syaban kita perbanyakkan dengan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ramadan kita perbanyakkan dengan Al-Quran. Rejab bulan Allah dengan istighfar, Syaban bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat, dan Ramadan ni bulan kita umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran yang kita bacakan. Mudah-mudahan dia juga jadi bekalan pada kita nanti bila saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat satu pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menggunakan masa ketika kehidupan kita di dunia dengan sebaik-baiknya. Sebab di antara perkara yang akan disesali oleh umatku ketika mana berhadapan dengan Allah di Yaumul Mahsyar, antara salah satunya bila dekat dunia ni kita menghabiskan masa kita dengan benda ataupun perkara yang lara ataupun perkara yang sia-sia.
Sebab tu tuan-tuan, dalam 24 jam kehidupan seharian yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ni, ada 4 waktu, ada 4 masa, ada 4 ketika, dan itulah masa yang kita nak rebut. Dan Nabi pesan jangan sia-siakan, jangan bazirkan dengan 4 waktu ni daripada 24 jam kehidupan kita. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, jangan sia-siakan, jangan bazirkan masa ketika menjelangnya subuh. Itu yang pertama. Rebutlah, carilah peluang sebelum menjelangnya subuh untuk kita bangun. Sekurang-kurangnya 2 rakaat tahajud dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bersiap-siap untuk ke masjid, ke surau, solat sunat subuh 2 rakaat dan solat subuh berjemaah 2 rakaat. Itu masa yang pertama, rebut waktu tu. Sekurang-kurangnya 2 rakaat, bangun tahajud kita, berkeluh kesah kita dengan Allah. Sebab pada waktu tu di antara waktu yang paling mustajab doa. Sekurang-kurangnya, kalaupun tak mampu untuk tahajud 2 rakaat, sekurang-kurangnya mampu untuk solat subuh berjemaah dan solat sunat subuh. Sekurang-kurangnya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan bazirkan, jangan sia-siakan masa selepas subuh sehinggalah terbitnya matahari. Itu yang kedua. Bagi kita yang dah tak ada dah urusan dunia ni, bagi kita yang tak ada urusan dunia ni, jangan sia-siakan waktu di antara selepas subuh sehingga terbitnya matahari. Satu hadis yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai daripada ibadah subuhmu, maka jangan bangun meninggalkan tempat sujudmu sehingga terbitnya matahari. Untuk sekurang-kurangnya 2 rakaat duha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bertebaranlah, carilah rezeki kamu yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, waktu kita ada urusan dunia, kita memang tak mampu nak buat macam tu, betul? Waktu kita ada urusan dunia, kita tak mampu nak duduk daripada selesai subuh sampai terbitnya matahari. Tapi sekurang-kurangnya kita jaga duha lah 2 rakaat. Tapi bagi orang yang dah tak ada urusan dunia dia, dah tak ada urusan dia, berapa ramai di kalangan kita yang mampu untuk duduk selesai subuh sehinggalah terbitnya matahari. Kita tak ada urusan dunia dah. Dah tak ada urusan dia, maknanya mampu untuk duduk daripada subuh tu sampai terbitnya matahari. Sekurang-kurangnya duha 2 rakaat, kemudian carilah rezeki yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebab kita telah dibiasakan, diajar, ditanamkan dalam pemikiran kita, itulah corak hidup kita 20 tahun dulu, tak? Habis je subuh, kita keluar pada rumah kita. Dalam perjalanan menuju tempat kerja masing-masing, kita singgahlah mana-mana tempat untuk makan, sarapan, menterkedarah dan sebagainya. Sebab tu, bila kita dah habis, dah tak ada dah urusan dunia, berapa ramai di antara kita yang boleh duduk daripada subuh sampai terbitnya matahari. Bukan tak solat subuh betul, solat subuh. Tapi lepas solat subuh buat apa? Cari kedai roti canai, cari kedai nasi lemak. Saya tak kata di sini, bukan di sini, bla-bla Mexico. Sini alhamdulillah. Tu waktu tu. Sebab kita tak ada urusan dunia dah, melainkan orang yang ada urusan dunianya. Sekurang-kurangnya duha 2 rakaat. Sebab tu antara amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan pula salah keyakinan. Ada pula orang yang kata, Ustaz, semenjak saya solat duha ni tak tinggal, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz, rezeki saya mencurah-curah. Ada je rezeki saya. Saya tak pernah tinggal solat duha. Tuan-tuan, keyakinan kita bukan solat duha tu. Keyakinan kita Allah. Sebab rezeki itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita yakin pada duha yang memberikan rezeki pada kita. Ada orang yang tak solat duha pun tapi dia lebih kaya pada kita. Dan ada orang yang solat duha tak tinggal tapi susah juga hidup dia. Kai pagi makan pagi, kai petang makan petang, kadang-kadang kai tak makan-makan. Sebab bukan keyakinan kita dengan duha, keyakinan dengan Allah. Man syakku fi rizki syakku fi razaq. Siapa yang syak dengan rezeki, dia syak dengan Allah. Dan barang siapa yang syak dengan Allah, maka kufurlah dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tanya pula, habis tu kenapa Nabi buat solat duha? Dia marah. Kenapa Nabi buat solat duha? Nabi buat solat duha atas satu alasannya, atas satu sebab. Sebab apa? Untuk mensyukuri nikmat tubuh badan yang Allah Ta'ala anugerahkan pada kita tu.
Bila kita bangun tidur pada setiap hari, yang pertama Allah Ta'ala masih anugerahkan kita nyawa. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, betul? Boleh lagi melihat dengan pandangan mata, alhamdulillah, syukur pada Allah. Boleh lagi mendengar, boleh lagi berkata-kata, boleh lagi memegang, menggapai sesuatu dan masih lagi boleh melangkah. Syukur banyak-banyak pada Allah. Apa antara tanda syukurnya? Dengan menyempurnakan solat duha. Sebab bila Allah Ta'ala anugerahkan kita kesihatan yang baik, maka mudahlah urusan kita untuk mencari rezeki yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syukur. Tuan-tuan, bila bertambah usia manusia, Allah akan tarik satu persatu nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan pada kita. Betul? Nikmat yang pertama yang Allah Ta'ala tarik yang namanya rambut. Dulu rambut kita hitam pekat tak? Hitam pekat, pakai minyak lenga belah tepi, belah tengah. Saya dulu pun rambut bukan macam ni. Dulu rambut panjang. Muka ni tutup terus. Kalau nak tengok kena buka, baru nampak. Itu zaman rockers dulu lah. Sekarang tak macam itu dah. Sekarang ni lebih suka botak. Seminggu 2 kali botak. Isnin ataupun Khamis Jumaat. Sampai kawan isteri saya dia tanya. Dia tanya, ustazah, boleh tak minta ustaz simpan rambut? Kami nak tengok macam mana ustaz ada rambut. Saya tanya, saya kata, peduli apa saya? Nak tengok, cari album-album saya yang lama waktu rocker tu. Kalau jumpa lah, tak jumpa, rezeki masing-masing itu je. Ada orang yang rambutnya bila tarik je lerai. Gugur terus, betul? Allah nak ingatkan pada kita, bagaimana rambut kamu gugur, kamu juga akan gugur di bumi aku, kata Allah. Betul? Itu peringatan. Ada manusia yang Allah Ta'ala tarik nikmat penglihatannya. Allah Ta'ala kaburkan pandangan mata dia, betul? Dulu mata tuan-tuan umur 20 tahun, 30 tahun pakai kacamata tak? Tak pakai dah. Tapi sekarang nak masuk 40 tahun, 50 tahun, Allah Ta'ala tarik nikmat penglihatan tu. Pakai kacamata dah kita. Tak nampak dah. Kalau tak pakai kacamata memang tak nampak. Dia tanya lagi, ustaz dah sampai belum? Padahal ustaz dah depan dah. Semua tak dengar suara lagi. Allah nak bagi tahu pada kita, apa yang kita pandang dekat dunia ni, cantik macam mana pun, menarik, indah macam mana pun, sifat dia takkan kekal. Dia akan pudar. Tapi lihatlah satu pemandangan yang paling cantik, yang paling indah. Di mana? Di syurgaku. Yang situ keindahan dia abada, selama-lamanya. Betul tuan-tuan. Yang cantik ni dia akan pudar dekat dunia. Dalil yang paling mudah, isteri kita masing-masing. Betul? Isteri kita masing-masing. Saya waktu mula-mula kahwin dengan isteri yang pertama dulu. Dengan isteri yang pertama, sekarang pun yang pertama juga. Saja sebut tu. Waktu kahwin dengan isteri yang pertama tu, lepas kahwin tu, saya tengok dua muka je. Muka dia, muka jam. Bila malam, itu je. Waktu tu tak tengok perempuan lain. Sebab pada saya, itulah yang paling cantik. Isteri saya lah wanita yang paling cantik. Betul? Memulakan kehidupan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dalam rumah tangga, nak tidur malam pun ada syarat. Kita minta dia, yang boleh tak kalau you tidur, you hadapkan muka you dekat I tak boleh tidur kalau tak tengok wajah you. Kita main kelopak matanya, dia main kelopak mata kita sampai dua-dua tertidur. Sekarang ni ada tak macam itu? Cakap betul-betul. Ada tak macam itu? Jangan tipu saya. Ibu-ibu ada tak macam itu? Ke kita minta dia, yang boleh tak you tidur, you hadap muka you belah sana. I tak boleh tidur kalau you hadap muka you kat I. Itu sekarang. Sebab dia pakai mentimun 2, pakai serokok putih, kita pun takut ingatkan tukar limah mana pula. Bukan tak cantik tapi dah kurang menarik, betul? Itu. Tapi tetap sayang juga tak? Tetap sayang, cuma dia tak berapa menarik itu. Penglihatan. Ada manusia Allah Ta'ala tarik nikmat pendengarannya. Nikmat pendengaran. Tuan-tuan, saya dah ada masalah dah telinga dah. Bukan masalah apa, baru ni buat pemeriksaan, kata doktor, telinga saya ni gegendang dia ada lubang. Ada lubang. Kena tengok dalam 2-3 bulan. Kalau masih ada lubang, kena buat operation, kena buat pembedahan kecil. Sebab tu sapu-sapu ubat tutup dengan kapas, nak melindungi daripada kuman dan sebagainya. Sebab tu saya buat kapas. Tapi alhamdulillah masih lagi boleh mendengar. Ada orang tak boleh dengar dah. Kata orang parik labang. Tu kata orang parik telinga labang. Dia tak dengar dah. Kalau bagi belakang pakai sudahlah. Kita boleh kata dia terus dah kalau bagi belakang. Saya cuma pesannya, tuan-tuan yang tak berapa dengar, tolong jangan jadi saksi nikah. Itu je, sian pengantin. Kawan tu dah njut 3-4 kali, tanya, macam mana saksi? Tak dengar. Pengantin. Kata pengantin, aku kali kelima ni kalau saksi kata tak dengar, aku tumbuk dulu je saksi.
Rupa-rupanya labang, telinga tak dengar. Dia hendak juga upah nikah RM15, RM20 tu. Tu jenis tu. Bila bertambah usia kita, genggaman kita makin lama makin longgar, makin lama makin tak kuat. Allah nak ingatkan pada kita, apa yang kamu pegang, jawatan kamu, kedudukan kamu, pangkat yang ada pada kamu, kamu tak bawa pun bila kamu berhadapan dengan aku. Kita baru je lepas mendirikan solat maghrib 3 rakaat. Waktu kita solat tadi, kita tak bawa satu pun dunia. Yang kita bawa dalam solat kita hanyalah ingatan kita, tumpuan kita hanya pada Allah yang Maha Esa. Itu je. Tinggal semua jawatan kita. Dan bila usia kita bertambah, langkahan kaki kita makin lama makin lemah. Betul? Makin lama makin lemah. Makin lama makin lemah. Sebab tu sekarang ni surau banyak belah bawah dah. Tak buat surau belah atas ni, semua surau belah bawah dah. Sebab jemaah dia ramai yang otai. Ramai yang otai jemaah ni. Kilauan emas, otai masih berdosa. Dan Allah Ta'ala nak ingatkan pada kita, jauh mana pun kamu berjalan di bumi aku, satu hari nanti langkahan kaki kamu akan berhenti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup, yang bernyawa akan bertemu, merasai dengan kematian. Dan kamu akan melangkah pada satu alam yang kamu tak pernah datang, tapi orang-orang yang terdahulu pada kamu dah ada di situ dah. Yang mana? Namanya alam barzah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila kamu berada dalam alam ini, kata Allah, bawa bekalan, sediakan bekalan yang cukup untuk sampai ke mahsyar tu, kata Allah. Tok nenek kita mati lama dah, tapi masih lagi kita hadiahkan. Setiap kebaikan yang kita buat, kita hadiahkan pada tok nenek kita. Mudah-mudahan bila kita mati nanti ada juga keturunan kita, waris kita yang menghadiahkan doa pada kita sebagai bekalan kita juga menuju ke mahsyar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila bertambah usia manusia tu, hati dia makin mudah terasa. Betul? Tuan-tuan yang nak masuk umur 60, 70, hati cepat terasa tak? Hati cepat terasa. Pantang tegur sikit. Tegur sikit mulalah mengajuk. Betul? Hati terasa. Mungkin isteri kita pun pernah terasa dengan kata-kata suami. Suami pun pernah terasa dengan kata-kata isteri. Tuan-tuan balik kuliah, isteri tanya, bang, malam ni kuliah siapa bang? Ustaz Ridwan. Ustaz Ridwan? Jarang dengar Ustaz Ridwan. Dia cerita apa tadi abang? Kita marah dah. Sebab itu abang suruh ikut. Dah tahu dah ada kuliah Ustaz, dah ikut dah, datanglah ke masjid. Ini balik dan suruh abang cerita. Mana abang tahu? Dalam kuliah tadi abang tidur. Oh, memanglah. Dah tidur bila nak tahu? Sebab tu abang suruh ikut. Dah tahu dah abang ni kalau dalam kuliah memang suka tidur. Kita nak cerita macam mana? Terasa isteri suami marah. Kita pun terasa dengan isteri kita. Tuan-tuan balik kuliah, tengok dia tengok TV, tengok dia tengah tengok TV, Gegar Vaganza. Final habis dah. Menang Alif Aziz nombor 1. Nombor 2 Niki Palikat. Nombor 3 Sukilo. Nombor 4 Adibah Noh. Nombor 5 Azan Scan. Nombor 6 Awira. Ustaz tahu semua. Saya pun tengok. Ada orang tanya, ustaz boleh pula tengok ustaz? Saya tengok untuk buat bahan kuliah. Tuan-tuan tengok, jawab sendiri dengan Allah tu. Nak tengok habis dah Gegar Vaganza. Ada pula rancangan lain, Demas Singa Malaysia. Host dia Datuk Esimizan. Dia tengok TV, kita makan seorang-seorang. Kita nakkan dia makan dengan kita, kita panggil dia. Yang marilah makan dengan abang. Dia jawab sambil tengok dia, makanlah dulu. Dia, orang nak makan dah. Balik lambat sangat. Terasa tak? Terasa hati kita tak? Terasa hati. Tapi sebab saya nak juga perhatian dia. Kita bukan tak tahu kicap tu letak di mana. Tanya dia, yang kicap kat mana yang? Kicap tempat biasa lah. Dia kabur. Menitik air mata, jatuh atas pinggan. Ambil juga, suap juga. Tanya, sambal yang sambal. Sambal. Kalau tak ada sambal tak boleh makan. Allah, terasanya. Ada pernah kena macam tu? Saya ada. Allah, terasanya. Tapi orang macam mana pun tetap sayang. Terasa hati mudah terasa, betul. Tuan-tuan, ada seorang pakcik, saya tak tahulah dia haji ke tak, tapi saya panggil dia haji. Dia selalu duduk dalam tiap-tiap kuliah di masjid dia. Tak kira kuliah saya ke Ustaz Menawi ke Ustaz mana-mana pun, dia suka duduk di depan belah kanan. Dan 2-3 bulan kebelakangan ni dia tak ada di masjid dah, tak ada. Jumpa dia di kedai, kita tanya dia, Tuan Haji, dulu Tuan Haji selalu ada dekat masjid. Tiap-tiap kali kami kuliah, Tuan Haji duduk depan sekali belah kanan. Sekarang ni Tuan Haji di mana? Kenapa tak datang masjid? Kalau Tuan Haji sihat, Tuan Haji dapat pemeriksaan di hospital ke klinik ke? Dia kata, saya bukan tak datang masjid Ustaz. Habis tu kenapa Tuan Haji? Hati ni terasa. Dia kata hati terasa. Oh, kenapa pula? Ustaz tahu kan saya suka duduk depan sekali? Betul. Bila saya duduk depan sekali, jemaah marah.
Udah duduk depan sekali, bukan buat catatan pun, tidur je lebih. Jemaah marah. Bila disebut macam tu, bila kuliah yang berikutnya, saya duduk belakang pula. Bila duduk belakang pun jemaah bising. Duduk depan dulu pun tidur, duduk belakang mimpi terus lah dia. Habis tu sekarang ni saya tak nak datang majlis, saya duduk rumah lagi senang. Dia kata sebab hati terasa. Itu pengajaran yang Allah nak berikan pada kita bila bertambah usia kita. Itu sebab mensyukuri nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Antaranya dengan melaksanakan solat duha pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jagalah waktu di antara asar dengan maghrib. Yang ni waktu untuk kita berehat daripada kesibukan dunia kita. Kita dah sibuk 8-9 jam tuan-tuan. Ada orang yang sambung dengan riadah, tak apalah, tapi janganlah lewat sangat. Maknanya ambillah waktu kita riadah tu berapa, lebih kurang dekat-dekat maghrib, balik rumah rehat-rehat untuk kita bersiap-siap memulakan kehidupan kita pada fasa yang kedua, peralihan daripada siang menuju ke malam dengan melaksanakan solat maghrib berjemaah. Tuan-tuan, waktu di antara pertukaran hari daripada malam menjelangnya siang, daripada siang menjelangnya malam, itulah waktu yang amat dinanti-nantikan, yang amat disukai, ditunggu-tunggu oleh musuh kita yang namanya iblis, musuh kita yang namanya syaitan. Dan pada waktu tu kekuatan dia luar biasa. Mungkin ada di antara kaum keluarga kita yang sekarang ni payah sangat nak bangun solat subuh, betul? Walaupun mak ayah dia bangun solat subuh, tapi anak payah benar nak bangun solat subuh. Walaupun malam harinya dia boleh naik basikal, malam harinya dia boleh main futsal, boleh main badminton, tapi siang harinya untuk dia bangun meninggalkan tilam empuk dia untuk lebih kurang dalam 10 ke 15 minit, tak mampu dia. Sebab pada waktu itu pelukan dakapan syaitan iblis lebih kuat daripada hari-hari biasa, daripada waktu-waktu biasa. Kita yang boleh bangun ni, alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah sebab kita mampu menolak pelukan dakapan iblis syaitan tu. Sebab keyakinan kita, iman kita, mujahadah yang sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang yang tak boleh bangun. Bukan orang lain pun, salah seorang daripada kaum keluarga kita sendiri sebab kekuatan dia pada waktu tu. Sama juga dengan maghrib. Tuan-tuan buat bancian, pengiraan antara jemaah yang hadir ke masjid, ke surau dengan jemaah yang ada di luar, sama ada di shopping kompleks, sama ada di pasar malam, yang mana lebih ramai? Saya rasa pasar malam lebih ramai. Pasar malam. Yang peliknya waktu maghrib itulah nak keluar. Kenapa tak keluar sebelum maghrib? Tapi waktu itulah kita keluar sebab dia bisikan dia, hasutan dia pada waktu itu. Yang ketiga dan yang keempat, jagalah waktu di antara maghrib sampai isyak untuk duduk dalam kuliah tazkirah majlis ilmu. Tuan-tuan, kalau bukan 4 masa tu yang kita nak rebut dalam seharian kehidupan kita, bila lagi masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Yang lain tu semua masa kita dengan dunia. Kalau bukan salah satu daripada 4 tu, mungkin ada orang yang tak mampu buat 4. Dia mulakan dengan yang pertama. Pilihlah di antara 1, 2, 3, 4 tadi. Pilihlah yang mana yang kita nak letakkan, ini waktu aku dengan Allah Subhanahu setelah sibuknya aku dengan dunia. Bila dah biasa istiqamah dengan yang pertama, naik yang kedua, naik yang ketiga, naik yang keempat. Alhamdulillah, sehinggalah kita mampu mengekalkan masa tu, ketika tu, waktu tu sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu maknanya, itu pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mukadimah, itu bukan tajuk, itu mukadimah. Sebab kuliah tahun 2022 ni dia lain sikit. Mukadimah satu sampui, tajuk satu sampui. Tu je. Kalau setuju saya bawa ni cerita tentang tajuk dia. Kalau tak setuju habis di situ. Tuan-tuan, hari ni kita bicarakan di antara tanda-tanda orang munafik yang seterusnya adalah mereka yang mempersendakan kesucian agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara tanda-tanda orang munafik, antara salah satu tandanya daripada 50 tanda-tanda orang munafik ini, mempersendakan kesucian agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah yang disebut dengan dengan mempersendakan agama Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama, mereka yang mempermain-mainkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Mereka yang suka mempersendakan, mempermainkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu ada isu tentang kalimah Allah dipermainkan, dipersendakan nama Allah. Tuan-tuan, ada pula yang kata zikir-zikir Allah ni tak ada. Tak ada zikir-zikir Allah ni tak ada. Saya dah mengaji dah, bukan dalam Malaysia, luar Malaysia pun dah mengaji dah. Zikir-zikir Allah ni tak ada.
Allah apa? Sebutlah Allahu Akbar ataupun Subhanallah ataupun Alhamdulillah. Barulah ada makna. Ini sebut Allah, tak ada makna. Tak payah sebut zikir Allah tu. Tu kita yang tak mengaji, yang tak dapat ilmu dalam bab tu, jangan menyalahkan orang yang dapat ilmu dalam bab tak kalah sebut kalimah Allah tak ada makna. Sedangkan Allah Ta'ala beri jaminan sekurang-kurangnya ketika mana kita berhadapan dengan sakaratul maut, hanya sebut Allah. Sebab tu dimudahkan kita hanya sebut Allah ni dengan lidah aja. Allah, tak payah gerak bibir pun. Dan kalaupun dia tak mampu untuk sebut Allah, cukup sekadar dia faham waktu sakaratul maut. Sebab tu dibisikkan di telinganya, tak payah bisik panjang-panjang. Tak payah nak bisik ni Cik Mat, ni ikut cakap saya Cik Mat ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia tanya pada kita, tak ada ke yang pendek sikit dia kata. Ni sakaratul maut ni dia. Cukup sekadar Allah. Kalaupun dia tak boleh sebut, tanya dia faham tak kalimah ni, dia anggap faham, alhamdulillah. Tiba-tiba kita kata tak ada makna, Allah ni tak ada makna. Tu kita. Tuan-tuan, ilmu yang ada pada kita ni, dia tak sama dengan ilmu orang-orang yang terdahulu, salafus soleh, zaman yang lebih dahulu pada kita. Zaman kita ni tuan-tuan, ilmu tu diukur daripada sekeping kertas yang namanya diploma, yang namanya ijazah, yang namanya PhD, master, doktor. Tapi zaman dulu ilmu ni diukur daripada sudut amalan, bukan kertas. Saya tak kata salah kertas tu, tapi daripada sudut amalan. Tok nenek kita dulu ilmu dia bukan banyak mana pun. Orang nak datang kampung nak bagi ilmu pun susah, tahun 20-an 30-an. Mungkin sebulan ada 2-3 kali kuliah aja, betul? Tapi dia yakin dengan ilmu yang dia dapat. Dia beramal sungguh-sungguh dengan ilmu yang dia dapat. Beza dengan kita, ilmu banyak tapi amalan. Sebab tu tuan-tuan, ilmu bukan semua dapat pada kita. Ada orang dia dapat ilmu ni tapi dia tak dapat ilmu ni. Ada orang dia dapat ilmu ni, tak dapat ilmu ni. Sebab tu dalam konsep ilmu, meraihkan ilmu orang lain. Tak kala zikir Allah, sebut Allah, tak boleh. Tu kita kata pelik tu. Itu kata pelik. Tak kala nak sebut nama Allah, tak boleh. Sedangkan bila kita sebut Allah, keseluruhan nama-nama Allah yang 99 tu terkandung pada satu kalimah yang namanya Allah. Tak payah sebut dah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Melainkan kalau kita baca ke Al-Amal Husna tu cerita lain lah. Tak payah sebut dah. Sebut Allah, keseluruhan nama-nama Allah yang 99 tu terkandung pada satu kalimah yang namanya Allah. Saya ambil dalil yang paling mudah lah tuan-tuan. Kalaulah kita nak menyeberang jalan raya, ada satu kereta yang laju daripada sebelah kanan, arah kanan. Cukup sekadar orang bagi tahu kereta, faham tak? Kita nak nyeberang, cukup sekarang kereta, kita tahu dah ada kereta yang laju daripada belah kiri atau belah kanan yang boleh memungkinkan berlakunya kemalangan. Cukup orang menyerit kereta, cukup tu. Ada tak disebut kereta dia datang daripada sebelah kanan, kelajuannya 120 km sejam, berhati-hatilah supaya tidak dilanggar? Ada sebut tu? Mana ada bodoh tu. Cukup sekadar itu kereta, orang faham. Sebut Allah, faham? Sebab tu diraihkan. Tak semua ilmu dapat pada kita. Maknanya meraihkan ilmu yang ada pada hal lain. Sebab tu jangan sekali-kali kita mempersendakan kalimah yang paling hebat yang namanya Allah. Tu yang pertama. Mereka yang mempermainkan, mempersendakan agama Allah dengan mempersendakan nama-nama Allah. Kemudian yang kedua, mereka yang menghina sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni yang menghina sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita tahu dah Rasulullah ni satu-satunya manusia yang boleh memberikan pertolongan kita nanti di yaumul mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang munafik dia tetap akan cari juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan baca sirah tentang Abdullah bin Ubay, ketua munafik. Abdullah bin Ubay ni pura-puranya dia depan Rasulullah, kemudian dia berkata lain di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay ni tuan-tuan, ada satu perkataan dia yang menghiris perasaan para sahabat, sehingga ada di antara sahabat yang minta kebenaran pada Rasulullah untuk bunuh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni pernah keluar pada mulutnya, dia kata, air kencing unta aku lebih mulia daripada kata-kata yang keluar daripada mulut manusia yang namanya Muhammad. Abdullah bin Ubay. Sehingga ada di antara sahabat yang bila dengar kata-kata tu nak bunuh Abdullah bin Ubay. Tapi kata Rasulullah, jangan, kata Rasulullah. Dan Abdullah bin Ubay ni, dia pesan kepada anaknya, esok kalau aku mati, kalau aku wafat nanti, selimutkan aku dengan jubah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Munafik tapi nak diselimutkan dengan jubah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ketika mana dia dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi nak tanya dia tentang kata-kata tu, dia menafikan. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak pernah pun keluar perkataan macam itu. Itu semua fitnah daripada orang yang tak suka dengan aku. Yang itu dia kata depan Rasulullah. Tapi bila dia balik di rumah, bila anak dia tanya kenapa Nabi panggil, dia fitnah Nabi. Dia kata, Muhammad Rasulullah panggil aku untuk ceritakan pada aku, untuk bagi tahu pada aku dengan kesalahan yang aku buat, sedangkan aku tak buat pun kesalahan tu. Dan Nabi pesan akan ada sahabat yang akan diutuskan datang kemari untuk bunuh aku. Dia fitnah pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Abdullah bin Ubay ni Islam walaupun bapaknya ketua munafik, dan di antara pemuda yang menjadi kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang bertemu dengan Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, benarkah Tuhan akan perintahkan beberapa orang sahabat untuk datang membunuh ayahku? Kata Rasulullah, wahai anak kepada Abdullah bin Ubay, siapakah yang lebih kamu percaya antara ayahmu dengan aku, Muhammad, utusan Allah? Kata anaknya, ya Rasulullah, engkau lebih aku percaya. Kalaulah benar, ya Rasulullah, jangan dikirimkan sahabat untuk bunuh ayahku, tapi izinkan aku sendiri untuk membunuh ayahku, sebab kemunafikan ni pada agama yang telah diutuskan oleh Allah melalui engkau, ya Rasulullah. Dan memang tuan-tuan, sirah mengkhabarkan kepada kita bila mana mati wafatnya Abdullah bin Ubay ni, waktu tu Nabi berada di luar kota Madinah. Nabi tahu perkabaran itu, Nabi patah balik. Nabi doa pada Allah, ya Allah, temukan aku dengan Abdullah bin Ubay. Dapat Nabi bertemu dengan Abdullah bin Ubay sewaktu jenazahnya baru nak dimasukkan ke liang lahat. Dikeluarkan, Nabi minta keluarkan. Kemudian Nabi minta letak ke atas riba Rasulullah. Diperintahkan sahabat balik ke rumah, ambil satu lagi jubah daripada Siti Aisyah untuk diselimutkan pada Abdullah bin Ubay. Tuan-tuan tengok akhlak Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini orang hina Nabi. Kemudian yang paling ironinya, Nabi buka kain penutup tu, Nabi buka mulut Abdullah bin Ubay dan Nabi ludah dalam mulut Abdullah bin Ubay. Sahabat tanya, ya Rasulullah, dia ni munafik, apa yang dia tak kata dengan Tuhan? Kata Rasulullah, itu urusan aku dengan dia. Sekarang ni dia akan berhadapan urusannya dengan Allah, dan aku nak permudah urusan dia dengan Allah. Aku ludah ke dalam mulut Abdullah bin Ubay ni, mudah-mudahan dia mampu untuk menjawab soalan muka nangkih tiga mana berada di alam barzakh Allah Subhanahu wa taala. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini ada di antara kita yang hina sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita tak nak buat sunnah Nabi, itu hak masing-masing, tapi jangan sampai menghina sunnah yang Nabi tinggalkan pada kita. Tak nak buat tu hak masing-masing. Nanti jawab je depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak nak buat, jangan hina. Kalau nak buat, carilah sunnah yang paling mudah. Kalau tak boleh buat sunnah-sunnah yang berat, yang besar, buat sunnah yang kecil. Apa sunnah yang kecil? Pakai celok, sunnah yang kecil. Sunnah pakai cincin, 2 cincin. Sunnah yang kecil-kecil kalau tak mampu buat yang besar tu. Dan jangan menghina apa-apa amalan pun yang Nabi tinggalkan. Kita ni bila Nabi tinggalkan amalan, dia akan berlaku 2. Sama ada bid'ah ataupun sunnah. Tuan-tuan, jangan letakkan setiap amalan tu pada 2 perkara, antara bid'ah dengan sunnah, tapi letakkan hukum atas amalan itu. Kalau kita letakkan antara sunnah dengan bid'ah, dia hanya 2 pilihan. Kita sebut tahlil, tahlil. Tahlil ni memang Nabi jarang buat, tapi dilakukan oleh para sahabat dalam satu halaqah untuk memuji, menyebut nama-nama Allah Subhanahu, dan Nabi tak marah pun. Nabi tak marah. Sebab tu hadis ni bukan hanya perbuatan Rasulullah, bukan hanya perkataan Rasulullah, tapi hadis juga datang daripada perkataan dan perbuatan para sahabat yang Nabi benarkan. Dalam satu halaqah, sahabat memuji, membesarkan nama Allah, Nabi kata silakan, tak ada masalah pun. Tengok daripada hukum tahlil tu. Apa hukum tahlil tu? Haram tak? Kalau haram hukum tahlil tu, berdosa lah orang yang buat tahlil, betul? Kalau wajib tahlil tu, maknanya berdosa lah orang yang terbuat tahlil tu. Hukum dia apa tahlil ni? Sunnah. Sunat. Yang buat dapat pahala, yang tak buat tak dapat apa. Tak usah letak antara bid'ah dengan sunnah. Kalau bukan bid'ah, dia akan jadi sunnah. Kalau bukan sunnah, dia akan jadi bid'ah. Tapi letakkan pada hukum atas perbuatan itu. Apa hukum ni? Sunat. Siapa buat dapat pahala, buat pahala, dapat pahala. Siapa tak buat, tak dapat lah. Selesai di situ. Ada juga yang kata, habis tu Ustaz, dalam sirah tak pernah cerita pun Nabi ziarah sahabat yang wafat, Nabi baca Quran. Nabi ziarah
Sahabat wafat, Nabi tak ajar Quran pun. Habis tu kita baca Quran waktu ziarah orang meninggal, dapat pada mana pula? Dia kata tu lah. Dapat pada mana? Tuan-tuan, Nabi tinggalkan satu hadis. Kata Rasulullah, ketika mana kamu hadir di rumah orang yang sakit ataupun orang yang meninggal dunia, maka ucaplah perkataan yang baik. Berhenti di situ. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah perkataan yang baik? Dan Nabi sebut sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran, dan sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Maknanya Nabi tak salahkan kalau kita ziarah rumah orang meninggal, kita baca Quran. Ada yang kata tak ada dah, tak ada urusan dah dengan Quran, dia mati dah. Itu. Dan tengoklah hukum pula baca Quran tu, jangan sebut antara bid'ah dengan sunnah. Hukum baca Quran tu apa? Hukum dia sunat tak? Sunat tak? Belajar Quran hukum dia wajib, tapi baca Quran hukum dia sunat. Salah tak kalau kita nak baca Quran ketika mana kita ziarah orang yang sakit atau orang yang meninggal? Tak salah lah. Sebab itulah sebaik-baik ucapan. Betul tuan-tuan, sebelum kita cerita dunia, kita pergi rumah orang mati pun cerita juga dengan perkara dunia ni, cerita juga. Tapi sebelum kita cerita hal dunia, kita ziarah dia dulu, kita bacalah. Baca suratul Fatihah, suratul Ikhlas, suratul Falaq, suratul Nas, kemudian doa sekurang-kurangnya. Kalau ada masa, bacalah suratul Yasin. Apa masalahnya? Sebab itulah perkataan yang paling baik sebelum kita cerita hal dunia. Ni dok, kita ni semua bid'ah. Semuanya bid'ah. Sehingga menghina sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mereka yang mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran mengikut hawa nafsunya dan mengikut logik akal semata-mata. Yang ini, orang yang mentafsirkan Al-Quran mengikut hawa nafsunya dan logik akalnya semata-mata. Ini juga mempersendakan kesucian agama Allah. Tuan-tuan, ayat Quran ni kita bukan boleh tafsir dengan hawa nafsu kita bukan boleh tafsir dengan logik akal semata-mata. Dia ambil yang dia suka. Afatu'minuna bi badil kitab wa takfurunal bibang. Beriman pada sebahagian yang dia suka, tapi dia tolak pula pada bahagian yang dia tak suka. Bukan boleh tafsir macam tu. Tafsir ni dia banyak. Ada tafsir Ar-Rahman, ada tafsir Al-Ihsan, ada tafsir Al-Munir. Banyak tafsir tak? Banyak tafsir. Saya ambil contoh yang paling mudah lah tuan-tuan. Dalam suratul As, kita tahu tafsir suratul As ni cerita tentang masa je, betul. Tapi pernah tak kita diceritakan siapakah yang rugi dengan masa tu? Betul. Dalam suratul As ni cerita dia tentang masa. Tapi pernah tak diceritakan pada kita siapakah manusia yang rugi dengan masa tu? Maka ulama mentafsirkan dalam suratul As tu, yang rugi dengan masa tu yang pertama orang yang tak ada ilmu. Itulah orang yang paling rugi sekali. Orang yang paling rugi sekali dengan masa. Dia biarkan masa tu berlalu macam tu je. Yang paling rugi orang yang tak ada ilmu. Sebab bila dia tak ada ilmu, maka dia tak boleh beramal. Allah takkan terima orang yang beramal tanpa ilmu. Dan Allah Ta'ala juga tak terima orang yang ada ilmu tidak beramal. Yang diterima orang yang ada ilmu kemudian beramal. Itu je. Mana yang paling rugi dalam suratul As tu dengan masa tu, orang yang tak ada ilmu. Tu yang pertama. Yang kedua mana? Orang yang ada ilmu tapi tidak beramal. Itu juga rugi. Orang yang ada ilmu tapi tidak beramal. Ilmu banyak tapi tak beramal. Juga disebut dalam suratul As tu kumpulan manusia yang rugi. Kemudian yang ketiga, orang yang ada ilmu beramal tapi tak pernah ikhlas dengan Allah. Itu pun juga diceritakan di antara golongan manusia yang rugi. Kita yang mana? Orang yang tak ada ilmu, yang pertama rugi. Yang kedua, orang yang ada ilmu tidak beramal juga rugi. Yang ketiga, orang yang ada ilmu beramal tapi tak pernah pun ikhlas dalam beramal dengan Allah Subhanahu. Disebut juga dalam kategori kumpulan manusia yang rugi. Datang pula lagi satu tafsir yang menceritakan dalam suratul As ni ada contoh ikutan 4 manusia yang paling baik setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut sebagai illal ladzina amanu wa aminus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Illal ladzina amanu, yang paling hebat imannya. Diberikan contoh tu pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang paling hebat ini iman yang ada. Sekiranya himpunkan semua iman manusia yang dekat ni, berat lagi iman Abu Bakar. Dan kalaulah ada Nabi selepas aku, Abu Bakar lah manusia yang paling layak dengan iman. Disebut contoh manusia tu adalah pada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, wa amilus solihat, yang beramal soleh. Diletakkan contoh tu pada Sayyidina Umar Al-Khattab, yang menangis pada setiap malamnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun siang harinya garang. Dan satu amalan yang kita ikuti daripada perbuatan Sayyidina Umar adalah doa kunut. Betul, Rasulullah kadang-kadang dalam subuhnya ada kunut, kadang-kadang tak ada. Tapi zaman Sayyidina Umar menjadi Khulafa' Ar-Rasyidin, khalifah,
Dalam setiap kali solat subuh ada doa kunut, dan itulah yang diikut oleh mazhab kita yang nama mazhab Syafi'i. Salah dah tak salah? Yang diikut tu Sayyidina Umar Al-Khattab, bukan Haji Umar. Haji Umar ialah salah, ni Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebab tu siapa yang nak buat doa kunut silakan. Kalau kita pergi ke tempat orang yang tak buat doa kunut, kita tak payahlah buat doa kunut. Dan kalau dia datang pula ke tempat kita yang buat doa kunut, dia kena buat doa kunut. Selesai. Diletakkan watawasaw bil haq yang bersama-sama dengan kebenaran, diletakkan pada Sayyidina Uthman bin Affan yang membukukan Al-Quran sampai kita pada hari ini. Bukan siap buku dah, buat baris lagi. Alhamdulillah kita boleh baca. Watawasaw bil sabr yang bersama-sama dengan kesabaran, diletakkan pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, manusia yang paling sabar. Susah Sayyidina Ali ni di antara khalifah yang paling susah. Abu Bakar, Umar dan Uthman ni dia ada harta, tapi Sayyidina Ali ni memang manusia yang paling susah, betul? Itu dalam tafsiran dalam suratul As. Ada orang pula dia tafsir ikut suka hati dia dalam suratul Maun. Dia kata, ustaz, dan suratul Maun tu ada sebut fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang solat. Kalau dah solat pun celaka, baik tak payah solat. Dia kata tu, dia tafsir ikut suka hati dia. Yang solat pun celaka, tak baik tak payah solat. Bukan yang solat tu celaka, bodoh, dia kata. Sebab tu suruh mengaji. Disebut dalam surah tu, celakalah bagi orang-orang yang solat, yang mana mereka yang lalai daripada solatnya. Sebab menggunakan kalimah an solatihim. An ni di luar daripada perbuatan solat tu. Siapa yang celaka ni? Yang pertama yang disebut celaka tu orang yang tak semayang. Memanglah celaka sebab dia meruntuhkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah disebut celaka. Yang kedua, orang yang sengaja melengah-lengahkan solat. Itu juga disebut orang yang celaka. Bukan orang yang solat. Kalaulah orang yang solat disebut orang yang celaka sebab dia tak mampu untuk ingat Allah dalam solatnya. Maghrib kita tadi macam mana? Cakap kat saya. Isyak ni belum tahu lagi. Isyak Allah Akbar. Betul lah kata ustaz, aku celaka dah. Bukan yang dalam solat tu, yang di luar solat. Mereka yang lalai daripada solatnya. Maksud lalai daripada solatnya orang yang tak solat dan orang yang sengaja melengah-lengahkan solat. Sebab tu kita pesan pada anak-anak kita, tak payahlah lengah-lengahkan solat. Ditambah pula dengan satu ayat yang lain dalam suratul Mukminun, ayat yang pertama, qad afalahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang ini guna kalimah fi, maka berjayalah orang-orang yang beriman. Siapakah? Mereka yang khusyuk dalam solatnya. Guna kalimah fi dalam solatnya. Kita yang solat, kalau khusyuk dalam solat, kitalah orang-orang yang berjaya. Kitalah orang-orang yang berjaya. Itu dalam solat. Sebab tu tuan-tuan, antara kelebihan solat berjemaah, waktu patutnya dalam Isra wal Mi'raj ni dia, kalau saya akan ceritalah antara kelebihan solat punya. Sebab tu solat ni di antara satu-satunya perintah yang Allah Ta'ala undang Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, nak cerita tentang hebatnya solat. Tuan-tuan, antara kelebihan solat berjemaah ni antaranya khusyuk. Mungkin kalau kita semayang seorang, khusyuk kita tak hebat mana. Tapi ketika mana kita solat berjemaah, mungkin ada di antara kita yang khusyuknya lebih pada kita. Tu imam, mudah-mudahan khusyuknya lebih pada kita, maka khusyuk dia dapat menampung khusyuk semua jemaah yang ada. Itu salah satu kelebihan solat berjemaah, atas khusyuk tu. Betul, mungkin kita semayang seorang-seorang, khusyuknya tak hebat mana. Tapi semayang jemaah apa mungkin tak khusyuk juga. Tapi ada orang lain yang khusyuknya lebih pada kita, maka dia boleh menampung khusyuk semua jemaah yang ada. Itu hebatnya semayang berjemaah. Sebab tu semayang berjemaah juga, orang yang paling berada di saf yang di hadapan sekali, maka dialah mendapat lebihan doa daripada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di saf depan. Maknanya dia dapat lebihan doa. Maknanya didoakan lebih daripada orang yang berada di saf yang di belakang. Sebab tu sahabat bila sebut solat ni, dia sanggup berebut-rebut, sanggup buat undian. Tapi tak sampai bertumbuk pula dekat luar tu nak sah depan. Kalau nak sah depan, datang awal, itu je. Sebab lebihan, dia didoakan lebih daripada jemaah yang lain. Sebab tu jangan tafsir sendiri. Sebab ada orang-orang yang mahir. Kita ambil ulama yang tabah dalam mentafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang tiga. Kemudian yang keempat,
Yang keempat disebut dalam kitab ni, kalau yang keempat ditulis dalam kitab ni sambung bola hadapan. Itu je lah. Sebab dah masuk waktu isyak. Sebab SOP dia macam itu. Ataupun yang keempat ni disebut sebagai mereka yang menghina para alim ulama. Itu juga yang keempat. Yang keempat, mereka yang menghina para alim ulama, juga disebut sebagai mereka yang mempersendakan kesucian agama Allah. Sedangkan kita tahu dah al ulama warasatul anbiya. Ulama ni waris aku, kata Rasulullah. Barang siapa yang menghina para ulama, maka samalah seperti dia menghina aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, zaman kita ni pada sudut ilmunya, dunia akhirat, tak ada manusia yang boleh menyamai ataupun melebihi ilmunya daripada alim ulama. Betul, walaupun akan ada ulama yang sesat, betul ya. Fil akhiri zaman ubad juhal wa qura'un fasaqah, kata Rasulullah. Akhir zaman nanti umat aku akan terpisah pada dua bahagian yang paling besar. Yang pertama, mereka yang ibadah tapi jahil. Yang kedua, ulama yang menyesatkan manusia. Kita mungkin bukan berada pada yang kedua tu sebab kita bukan ulama, tapi mungkin kita berada pada yang pertama, orang yang ibadah tapi penuh dengan kejahilan. Dan akan ada juga ulama yang menyesatkan manusia. Dan selesailah perkara itu dalam waktu zaman Imam Syafi'i, bila ditanya oleh para anak muridnya, ulama mana yang akan kami jadikan ikutan? Jadikanlah ulama yang akan kamu ikut, ulama yang sentiasa dalam hidupnya memperjuangkan agama Allah, walaupun dia dikecam, walaupun dia diberikan ancaman, walaupun dia diberikan ugutan, dia tetap memperjuangkan agama Allah. Walaupun macam-macam dihina, dikata dengan kata-kata keji dan sebagainya, tapi hidupnya tetap memperjuangkan agama Allah dan bersandarkan ilmu yang ada pada kita, keyakinan ilmu yang ada pada kita. Maka kita pilihlah ulama yang dalam usahanya untuk bawa kita sama-sama menuju ke syurga Allah Subhanahu wa. Sebab tu Nabi pernah tinggalkan hadis, kata Rasulullah, barang siapa di antara kamu yang didoakan oleh para ulama, yang didoakan oleh para orang-orang yang soleh, maka ada satu jalan kamu menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Nama kita disebut dalam doa para ahli ulama, nama kita disebut dalam doa orang-orang soleh. Dia tak sebut satu-satu, tapi rangkuman, ya Allah, aku berdoa pada sesiapa yang bersama dengan aku dalam memperjuangkan agama Allah, tempatkan mereka di syurga ya Allah. Yang itu kelebihan daripada syafaat yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan dapat nanti di yaumul masyaallah subhanahu wa taala. Itu kelebihan bagi kita yang bersama dengan ulama. Tapi zaman kita hari ini, ramai di antara kita yang menjadikan ulama itulah musuh kita yang paling utama. Maknanya bila kita menjadikan ulama itu musuh, seperti kita menjadikan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai musuh kita. Itu yang keempat. Yang kelima, yang keenam, saya sebut je. Yang kelima ni menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Itu juga mempersendakan agama Allah. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kemudian yang keenamnya, mereka yang suka dengan maksiat, yang menjadikan maksiat ni sebagai hiburan dunianya. Yang itu yang disebut sebagai golongan yang mempersendakan kesucian agama Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah-kuliah yang akan datang untuk kita bicarakan pada perkara yang kelima dan yang keenam. Kemudian ada lagi satu yang ketujuh, insyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Yang baik tuan-tuan ambil, yang salah buang jauh-jauh daripada kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amal ibadah kita, Allah Ta'ala terima taubat kita dengan Allah, dan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa lalu kita dengan Allah, dan Allah Ta'ala pilih kita nanti insya-Allah berada di syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya ambil lebih kurang dalam seminit dua. Saya minta izin pada Azmi tadi, pada pengurusan masjid, untuk dana wakaf. Yang ini ada dana wakaf, saya tak tahu sama tuan-tuan ada terima. Ni namanya penanda buku. Dana wakaf di satu tempat pusat pengajian saya dan kawan-kawan di Taman Seri Raya, disebut sebagai Darul Taklim. Kami tubuhkan Darul Taklim tu untuk memberi kemudahan pada tuan-tuan guru, ahli-ahli ulama yang bila datang ke sini dia tidak diberikan kebenaran untuk kuliah di masjid di surau. Maka kita bawa dia di mana? Bawa di Darul Taklim. Itu antaranya. Yang pusat pengajian daripada pagi sampai ke malam, daripada kanak-kanak sampai orang dewasa. Kalau tuan-tuan ingat, minggu sudah ada 4 ulama yang diturun sekitar Perak ni, Ipoh ni. Ustaz Desuki, Syahril Long, Zamri Mantap dan Aslin Bollywood. Tapi payah sangat nak dapat tempat di masjid. Payah sangat dapat tempat di masjid. Tak tahulah sebab apa ya. Ada sebab-sebab tertentu. Maka kita bawa tuan-tuan guru ni di Darul Taklim.
Ada 2 bangunan, satu bangunan tu kita dah selesai bayar dah, tinggal lagi satu bangunan. Maknanya kalau tuan-tuan dapatkan penanda buku ni harganya RM10 untuk satu dana wakaf. Maknanya semangat tuan-tuan masuk pada Darul Taklim tu. Apa saja yang berlaku, yang kita usahakan Darul Taklim tu, maknanya pahalanya dapat pada kita bersama. RM10 dapat satu penanda buku ni. Kalau RM20 dapat 2. Kalau RM5 dapat separuh. Itu je. Istimewanya sebab dia ada gambar saya. Itu je istimewanya. Ada gambar saya. Tuan-tuan, itu saya cerita je. Kalau tuan-tuan nak silakan. Kalau kata ustaz tak bawa duit, ada nombor di sini, nombor bank. WhatsApp masuk ke situ, kemudian WhatsApp kepada saya risinya. Wallahu a'lam, berhenti di situ. Ya, mudah-mudahan Allah Taala pilih kita nanti berada di syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah yang kita usahakan sepanjang kehidupan kita, dan insya-Allah kita akan dihimpunkan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan kekurangan sifat kita sebagaimana biasa ditangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul an subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah nazili wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.